Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar mata pelajaran ibadat. Dan semua pelajar boleh buka pelajaran yang kelima, muka surat 21. Kalau sebelum ni kita pelajaran 4 belajar tajuk azan dan iqamat. Jadi lepas dah azan dan dah iqamat, kita kena belajar bab solat pula. Jadi tajuk pelajaran yang kelima iaitu solat. Sod, lam, alif, ta. Solat. Baik, jadi yang pertama 5.1, pengertian solat. Papa, ngaro, nger, tayanun, tian. Pengertian solat. Maksudnya apakah erti solat? Jadi ustaz bacakan dan pelajar-pelajar semua ikut sama-sama. Solat ertinya beberapa perkataan dan perbuatan yang tertentu dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam mengikut syarat-syarat tertentu. Baik, jadi pengertian solat seperti yang tadi kita baca sama-sama. Jadi solat artinya perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu apa? Yang bila kita angkat tangan nak solat tu lah. Bila kita angkat tangan, kita sebut Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Salam ni maksudnya yang kita bagi salam. Bagi salam tulis kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Tulis kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Tulis kiri. Jadi itu pengertian solat. Kemudian kita pergi ke bawah 5.2, syarat wajib solat. Shin, sya, ra, ta, rat. Syarat. Waw, alif, wa, jim, ba, jib. Wajib. Sad, so, lam, alif, ta, lat. Solat. Seterusnya kita akan baca apakah dia syarat wajib solat. Syarat wajib solat ni apa? Syarat wajib solat ni maksudnya apakah yang mewajibkan kita solat. Maksudnya kalau kita ada syarat-syarat ni, kita wajib solat. Yang pertama ada 6 syarat wajib solat ada 6 semua sekali. Yang pertama sekali mestilah Islam. Yang pertama sekali mestilah Islam. Orang Islam wajib solat. Yang kedua adalah ba, alif, ba, lam, ghin, lir, baligh. Baligh. Yang kedua baligh. Baligh ini apa? Dalam kurungan ca, waw, cu, kaf, waw, pa, kup. Cukup. Ain, u, mim, waw, ra, mur. Umur. Cukup umur. Baligh ini maksudnya adalah cukup umur. Baik, setiap orang, lelaki dan perempuan, akan sampai satu masa nanti lelaki dan perempuan ni mencapai umur yang kita panggil baligh, iaitu cukup umur. Jadi bila awak Islam, bila awak baligh, maka awak wajib solat. Yang ketiga adalah bara, ber, ain, qaf, lam, akal. Berakal. Berakal ini maksudnya tidak gila. Dalam kurungan tidak gila. Kalau awak berakal, awak tidak gila, awak Islam, awak baligh, awak berakal, maka awak wajib melakukan
solat. Orang gila tak wajib solat. Okey. Nombor 4, sejahtera panca indera. Okey. Sejahtera panca indera. Maksudnya panca indera ni maksudnya penglihatan, pendengaran, boleh menyentuh. Itu maksud yang keempat. Maksudnya semua panca inderanya sihat. Dia tak buta. Dia tak pekak. Okey, itu maksud sejahtera panca indera. Okey, seterusnya yang kelima, sin se dal ra dar. Sedar. Okey, sedar ni maksudnya sedarlah, tidak tidur. Maksudnya bukan dalam keadaan tidur ataupun mabuk. Okey, maksudnya waktu tidur tak boleh solat. Bangun dulu baru boleh solat, ataupun waktu mabuk tak boleh solat. Dan yang terakhir, suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Ini maksudnya untuk orang perempuan lah ya. Okey, kalau orang perempuan mestilah suci daripada darah haid ataupun darah nifas. Okey, jadi ini 6 syarat yang mewajibkan kita solat. Okey, jadi kalau cukup syarat ini semua, maka hukumnya wajib solat. Okey, tapi macam awak semua, okey, dalam kategori awak yang pertama ni, awak Islam, betul. Tapi awak belum baligh lagi. Awak belum cukup umur. Jadi wajib solat ke tak? Okey, memang kalau ikutkan awak semua ni belum cukup umur, jadi tak wajib solat. Tetapi awak semua kena solat dari sekarang. Supaya apa? Supaya dapat melatih awak biasa solat. Sebabnya apa? Kalau dari kecil awak tak solat, nanti sampai ke besar, sampai ke tua lah awak tak solat. Okey, jadi walaupun belum wajib solat awak semua, tapi kena biasakan solat dari kecil, supaya bila dah besar kita tak tinggal solat. Okey, baik. Okey, muka surat seterusnya 22. Okey, tengok 5.3, syarat sah solat. Okey, syarat sah solat. Okey, syarat sah solat ni ada 5. Maksudnya yang pertama adalah okey, ikut Ustaz baca ya, sama-sama. Mengetahui masuk waktu solat dengan yakin. Okey, yang pertama sekali awak kena mengetahui masuk waktu solat dengan yakin. Maksudnya awak dah confirm dah masuk waktu, baru awak boleh solat. Contohnya solat zuhur, dah pukul 1. Contohnya sekarang zuhur pukul 1. Satu suku contohnya, satu suku. Okey, awak tengok jam dah pukul 1.17. Awak tahu satu suku dah masuk waktu. Jadi awak tengok jam, dah pukul 1.17. Jadi awak yakin dah masuk waktu solat, maka barulah awak solat. Okey, jangan awak solat zuhur tapi jam baru pukul 12. Pukul 12 masih belum waktu zuhur lagi. Okey, jadi yang pertama mengetahui masuk waktu solat dengan yakin, yang pertama. Yang kedua, mim meng ha alif ha dal pa dab. Bunyinya menghadap. Menghadap apa? Qaf ba qib lam ta lat. Qiblat. Okey, jadi syarat yang kedua adalah hendaklah menghadap qiblat. Okey, jadi bila kita solat, kita hendaklah menghadap kiblat. Tak boleh suka-suka menghadap tempat lain. Okey, jadi setiap orang kat rumah masing-masing, semua orang mesti kena tahu ya, kiblat rumah tu kat mana. Okey, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah mim nun waw nu ta waw pa tub.
menutup. Menutup apa? Ain waw au ra ta rat. Aurat. Okey, jadi yang ketiga, hendaklah menutup aurat. Okey. Jadi kalau orang lelaki bila solat jangan pakai seluar pendek, tak boleh pakai seluar pendek, kena pakai seluar panjang. Orang perempuan kalau solat kena pakai telekung, tak boleh pakai t-shirt, tak boleh tak pakai tudung, kena menutup aurat. Itu syarat dia. Okey, nombor 4, suci. Okey. Sin waw su ca ya ci. Suci. Suci ni maksudnya bersih. Bersih kat mana yang nak kena bersih tu? Pada badan, pakaian dan tempat solat daripada najis. Okey, nombor 4 maksudnya kena bersih. Apa yang nak kena bersih? Yang pertama sekali badan. Badan kita mesti kena bersih. Tak boleh ada najis terkena badan, terkena tangan ke, terkena kaki, tak boleh, kena bersih. Lepas tu pakaian kita. Pakaian kita pun kena bersih, tak boleh ada terkena tai, terkena tai kucing lah, terkena darah lah, tak boleh, kena bersih. Dan yang ketiga adalah tempat solat. Okey, tempat solat contohnya dekat sejadah. Sejadah tu kena bersih, sejadah tak boleh terkena kencing contohnya. Sejadah terkena kencing kucing dan sebagainya, tak boleh. Okey, kena guna sejadah yang bersih. Okey, itu syarat sah yang keempat. Dan syarat sah yang kelima adalah sin waw su ca ya ci. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Okey, hadas kecil dan hadas besar ni kita ada belajar tempoh hari dekat pelajaran yang kedua kalau awak ingat. Okey, jadi bila nak solat kena pastikan suci daripada hadas kecil. Maksudnya kalau kita berhadas kecil, nak solat kita kena ambil wudu. Kena ambil wudu. Kalau kita berhadas besar, nak solat kena mandi wajib. Okey, jadi ini 5 syarat sah solat. 1 2 3 4 5. Okey, pastikan bila kita nak solat, kena pastikan kelima-lima ni betul, baru boleh solat. Okey, jadi seterusnya 5.4. Okey, rukun qalbi, qauli dan fi'li. Okey, lagi sekali ikut Ustaz sebut. Rukun qalbi, qauli dan fi'li. Okey, apa dia rukun qalbi, rukun qauli dan rukun fi'li ni? Okey, jom Ustaz terangkan kat awak. Okey, mula sekali ikut Ustaz baca. Rukun solat dibahagikan kepada 3. Okey, rukun solat terbagi kepada 3, iaitu rukun qalbi. Okey, yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, dan yang ketiga rukun fi'li. Okey, jadi kalau awak tengok dekat gambar ni ada 4 bulat. Bulat yang pertama ni ditulis ra waw ru kaf waw nun kun. Rukun. Rukun apa? Rukun solat. Okey, jadi rukun solat terbagi kepada 3. 1 2 3. Yang pertama sekali rukun qalbi. Yang kedua rukun qauli. Dan yang ketiga rukun fi'li. Maksudnya bila kita solat mesti cukup ketiga-tiga rukun ini. Okey, baik, jadi apa dia rukun qalbi, apa dia rukun qauli dan apa dia rukun fi'li? Kita tengok muka surat seterusnya. Okey, sekejap.
Baik, jadi video yang Ustaz buat ni pun dah 15 minit. Ustaz rasa kita berhenti sampai sini dulu. Okey, dekat syarat sah solat ni, rukun qalbi, rukun qauli dan rukun fi'li ni insya-Allah kita akan sambung dalam video yang seterusnya. Okey. Terima kasih semua, dan jangan lupa untuk buat latihan di buku aktiviti pelajaran yang kelima, iaitu pelajaran solat. Okey. InsyaAllah kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.